Bersama kembali dan mengikut Formka 65% aduan adalah mengenai masalah-masalah perumahan. Ramai sangat pembeli-pembeli rumah ni yang pertama kali lah, bukan hari-hari kita pergi beli rumah kat Giant tu, tak jual rumah. Sekali seumur hidup kadang-kadang. Tetapi ramai yang dianiaya oleh mungkin pemaju yang menipu, yang rumah tak menempatkan tak tepat spesifikasi, tak dapat CF, macam-macam lagi lah. Jadi kita hari ini kita bersama dengan Datuk Khairul Anwar Ahmad. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Madina. Isu yang terus-menerus berlaku, yang membelungi kesian. Kadang-kadang orang beli rumah, lepas tu rumah tak siap, tak boleh nak masuk, CF tak ada, macam-macam masalah. Ditipu, tertipu, dianiaya. Sebagai kata pembuka kita hari ini, silakan Datuk. Terima kasih ya, Madina. Kita bicarakan satu topik yang dekat hati rakyat. Bila mana sebahagian besar simpanan biasanya, ya, KWSP sebagainya. Dan ini adalah salah satu daripada perkara keputusan yang penting dalam hidup. Untuk membeli satu rumah itu sekali kena ada keputusan itu. Jadi seperti tadi yang Warina sebut, kita haruslah mengekang perkara ini daripada menjadi masalah dengan membuat sedikit kajian, mendapatkan maklumat sebelum kita terpedaya dengan janji-janji pemaju ataupun dengan perjanjian jual beli yang berat sebelah yang akhirnya membebankan kita. Jadi dalam topik hari ini saya percaya kita mengupas sedikit apakah persediaan seseorang yang ingin membeli rumah. Okey, persediaan yang pertama, mungkin kalau saya terus straight to the point, biasanya mereka yang ditipu ni tertipu dekat tang mana tu? Baik. Kita yang pertama sekali apabila kita menjadi terlalu gairah membeli rumah tanpa menilai sesuatu aspek itu secara keseluruhan. Bagi contoh, apabila kita suami isteri meninjau-ninjau rumah, membuat temujanji dengan ejen misalnya. Apabila sahaja sebaik dapat tahu rumah tu kita suka, kita terus tanpa berlengah masa lagi kita nak bagi 2%. Ejen cakap cepatlah, ada orang lain nak beli. Jadi kita terlalu teruja meletak 2% itu. Apabila kita meletak 2%, kita sebenarnya telah mengikat diri kita kepada satu perjanjian penjual beli, ya. Yang keduanya, apabila kita letak 2% itu, ya Wadina, kita sebenarnya kita tak buat kajian apakah sebenarnya nilai sebenar rumah itu. Adakah rumah itu sebenarnya memang bernilai 300,000 atau sebenarnya bernilai 250,000 saja. Kerana kemudian hari apabila kita nak buat pinjaman, kita tak dapat nak penuhi 90% itu. Kat situlah tekanan akan mula berlaku. Itu pertama. Yang keduanya, kalau kita beli dengan pemaju, adakah kita menyemak bahawa pemaju itu adalah pemaju yang mempunyai reputasi? Ya, adakah pemaju itu mempunyai potensi untuk meninggalkan site selepas saja mengutip deposit daripada? Selalu tak semak pun. Tak semak. Sebab dia ada show house je kan. Kadang-kadang sekarang ni pemaju show house pun tak ada. Dia bahkan jual saja. let saja pun boleh. Itulah yang ironi jual beli hartanah ataupun rumah di Malaysia ini, apabila kebanyakan daripada kita membeli rumah itu berdasarkan iklan, berdasarkan rumah contoh, berdasarkan kadang-kadang itu hanyalah sekeping kertas. Kita sudah pun terpedaya membeli. Sedangkan yang pertamanya kita harus melihat sama ada pemaju itu mempunyai permit menjual rumah. Keduanya, kita harus membuat search atau membuat carian sama ada hartanah yang kita beli itu bebas daripada sebarang bebanan. Sebagai contoh, adakah tanah itu masih lagi bertaraf pertanian atau bertaraf perindustrian? Kerana rumah yang nak dibeli itu mestilah bertaraf pembangunan rumah kediaman pertama. Kedua, adakah rumah yang kita beli itu bebas daripada bebanan cagaran? Ini yang biasa kita tak semak kerana kita tidak mendapatkan maklumat yang betul. Kita tidak berhubung dengan Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, dan kita juga enggan ataupun malu nak bertemu dengan peguam. Tak ada orang ajar pun. Hari ni dah ajar, kena buat carian. Okey, kemudian seterusnya apabila kita sudah mendapatkan segala maklumat itu, kita boleh berhubung dengan jurunilai. Jurunilai mana dapat pula jurunilai? Jurunilai ni biasanya kita buka saja website, kita type saja jurunilai, kita kan ada senarai jurunilai yang bertauliah di Malaysia. Okey, jadi dengan adanya senarai itu, kita boleh berhubung bahawa kita mempunyai hasrat untuk membeli rumah dengan harga sekian-sekian. Adakah ianya sebenarnya harga semasa? Dengan mendapatkan harga semasa itulah baru kita sebenarnya sudah memasuki fasa kedua, iaitu menandatangani perjanjian jual beli yang biasanya disediakan oleh
peguam. Tapi itulah kadang-kadang pemaju tu dia suruh pakai peguam dia. Kemudian jadilah macam-macam masalah macam saya dulu tu. Ya Allah, sakitnya hati, dia kena tipu banyak kali dah ni. Banyak kali juga Warina ya. Pun ada pengalaman. Warina bukan seorang, saya percaya di luar sana ada beratus ribu lagi kes-kes yang melibatkan penipuan antara pembeli dan juga pemaju. Kerana satu, kita mesti tahu bahawa pemaju sebenarnya tertakluk kepada faktoran perumahan. Mereka mesti menyediakan satu set perjanjian yang telah pun diarahkan oleh kerajaan. Jadi mereka perlu menyediakan draft itu, dan draft itu mestilah dipersetujui di antara pemaju dan juga pembeli. Tak ada mungkin, mana mungkin kita membuat satu perjanjian di mana hanya tapi satu. bolehkah kita tak bersetuju dengan dia punya perjanjian? Kita sebagai pembeli, kita berhak supaya mendapatkan draft dan juga mencari peguam untuk menyemak. Patutnya kita pembeli ada peguam kita sendirilah, pendek kata. Jangan begitu. Pakai peguam pemaju macam tu. Kerana sesuatu peguam pemaju akan berpihak kepada pemaju. Kerana fee guamannya dibayar oleh pemaju. Sedangkan kita harus bersifat kreatif sedikit untuk memanggil peguam kita sendiri, pribadi, untuk menyemak sama ada semua terma-terma itu adalah adil pada kita. Okey, mungkin dalam masa yang singkat ni, apa dia pesanan Datuk? Dapat banyak kes penipuan dan penganiayaan ni, kesiannya kalau dah tertipu tu memang amat susah sekali untuk keluar. Kalau rumah terbengkalai ke apa nasihat Datuk pada yang pertama, kalau kita ada bercampur dengan orang ramai, dengan saudara mara, kita harus rajin bertanya apakah sebenarnya masalah-masalah kekangan, penipuan yang sering berlaku. Itu harus berlaku. Kedua, harus hubungi peguam untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Ketiga, maklumat perundangan itu boleh didapati melalui Tribunal Pengguna, mendapatkan maklumat melalui Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan yang pasti sekali, sebagai orang Islam, sebagai contoh, kita boleh mendapatkan petunjuk dengan mengadakan solat istikharah sebagai contoh. Yang bukan Islam mungkin boleh mendapatkan petunjuk-petunjuk feng shui sebagainya. Itu adalah salah satu daripada kaedah kita mendapatkan gambaran yang sebenar sama ada rumah yang kita beli ini, yang kita laburkan sebahagian besar daripada simpanan kehidupan kita, berbaloi, adakah ianya mendatangkan kegembiraan kepada keluarga atau musibah. Okey, yang 2% tu maknanya kita jangan bagi dulu. Yang sebaiknya apabila kita bersetuju, jangan terus-terus kalau dia pressure ni tak apa. Kalau apa perlu kita kata pada mereka? Kita perlu kata kami suka dengan rumah ini, tetapi kami perlu membuat sedikit penyelidikan. Kerana ejen yang baik, pemaju yang baik harusnya memberi masa 2 hingga 3 hari untuk bakal pembeli itu membuat kajian siasatan sama ada rumah itu wajar dibeli atau tidak. Memang biasanya kita akan tertekan kerana mereka akan kata rumah ni dah ada orang lain minat, itu pun harganya tinggi, kita jual dengan awak dengan harga yang lebih rendah sebagainya. Tetapi kita harus absorb tekanan itu, kita serap tekanan itu. Yang sebaiknya suami dan isteri itu berbincang bahawa daripada awal lagi, apabila kita bertemu dengan pemaju ini atau kita bertemu dengan ejen ini, kita naklah simpan sedikit excitement tu. Kadang isteri pun pressure suami dia, alamak nanti orang lain ambil macam mana dah. Bagi 3 hari, mesti bagi 3 hari. 3 hari tempoh bertenang, kurang-kurangnya boleh balik menilai sama ada inikah tanah yang kita mau beli, adakah ianya bertepatan dengan pasaran semasa, nilai pasaran semasa. Ketiga, adakah kita mampu mendapat pinjaman. Itu penting juga sebab kadang-kadang bila tak mampu dapat pinjaman, duit tu burn lah. Benar. Kerana apabila kita menandatangani 2% itu, kalau tanah itu 300,000, kita sudah mengeluarkan RM6,000. Jadi kalau kita tidak meneruskan dengan pinjaman kerana pihak bank enggan memberi pinjaman, kita sudah pun sebenarnya kerugian RM6,000, bukannya jumlah yang sedikit. Sedangkan pihak bank hendaklah akan memberi pinjaman berdasarkan. Tapi macam mana kita nak tahu sama ada kita boleh dapat pinjaman ataupun tidak? Betul tak? Baik, sebaik sahaja kita mendapat tahu latar belakang hartanah itu, kita harus menghubungi pihak bank. Bahawa kita hendak membeli rumah ini sekian-sekian dengan pinjaman sekian. Adakah pihak bank akan possibility atau kemungkinan pihak bank memberi pinjaman itu setinggi mana? Biasanya pegawai bank dalam masa 24 jam dia boleh bagi tahu bahawa ini boleh dibeli atau tapi tidak. Kalau ejen, kalau kita tanya ejen, you mesti boleh dapat punya, tak apa atau dia akan pressure kita, mungkin dia memberi kita informasi-informasi salah ataupun dia menyimpan sedikit. Itu sebenarnya satu kesalahan ya. Kita boleh sebenarnya membuat aduan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna, kepada ejen atau kepada pemaju. Jika disabitkan kesalahan, mereka boleh didenda RM5,000 ataupun penjara sehingga 3 tahun. Saya saman ejen saya dulu. Boleh saja. Sebab tu kalau Warina dan juga penonton-penonton merasakan diri mereka terpedaya, tertipu,
harus menggunakan hak kita sebagai pengguna, sebagai rakyat Malaysia, memfailkan permohonan untuk mengambil tindakan undang-undang. Banyak sangatlah isu sebenarnya Datuk, tapi tak sempat kita nak sentuh dekat sini sebab apa ni yang tak dapat CF-nya, yang masuk rumahnya terbengkalainya, yang faedah pinjaman men kadang-kadang yang banyak sangat isu. Ke manakah mereka harus pergi? Benar, satu harus tahu ke manakah pihak berkuasa yang mengawal proses jual beli ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kedua, hubungi pejabat peguam yang terdekat, pejabat tanah sebagainya, boleh membuat siasatan sama ada tanah ini adakah bertaraf Bumi Putra, bertaraf pedestrian, bertaraf pertanian dan sebagainya. Okey, Datuk, takut ramai yang email Datuk lah lepas ni, boleh Datuk layan ya? Boleh, www.khairulgroup.com, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak Datuk. Terus bersama kami, banyak lagi paparan menarik di Malaysia hari ini selepas ini.